Siapa sia gelak ho ho ho? Klaus. Klaus ni adalah sebuah filem animasi keluarga arahan daripada Sergio Pablos yang menceritakan pasal asal-usul kejadian Santa Claus. Selalunya kan dalam cerita Santa Claus ni, bila apa-apa je lah cerita yang berkaitan dengan Santa Claus ni, selalu dia akan gunakan aspek-aspek yang magical lah untuk menerangkan apa yang jadi dekat sesuatu benda tu kan. Tapi berbeza sikit dengan cerita ni, dia menggunakan satu pendekatan yang lebih logik lah. Contohnya kan, macam kenapa reindeer tu terbang. Okay, kalau cerita biasa dia akan cakap reindeer terbang sebab ada guna alat-alat magic atau benda kan. Tapi tak, dalam cerita ni dia akan tunjuk kat korang kenapa benda tu jadi, tapi menggunakan pendekatan yang lebih logik. Okay, cerita ni mula dengan ada seorang watak utama nama dia Jasper. Dia disuarakan oleh Jason Schwartzman. Pada permulaan cerita ni, dia ni adalah seorang student dekat Akademi Postman, yang mana bapa dia ni adalah seorang postmaster. Senang cerita dia macam ketua postman negara lah kan. Okay, so dia ni pemalas tau. Bukan bapak dia, Jasper tu pemalas. So bapak dia ni macam koyak bangsat je kan dia. Bapak dia tengok dia ni macam tak ada inisiatif nak hidup ke. So bapak dia ni hantar dia pergi kat satu tempat yang ceruk untuk jadi postman dekat situ tau. Lepas tu bapak dia cakap, kalau kau nak patah balik kat kehidupan asal kau kena hantar 6,000 surat dalam masa setahun. Kalau tak, funding dia kena cut. So dia kena stay je terus kat situ tau. Ni kira lebih kurang lah macam member korang time zaman college dulu kan. Kau nampak yang suka flex kereta mahal-mahal, makan mahal-mahal kan. Tapi belajar tak nak. Lepas tu pakai duit parent. Bila grade result teruk, bapak dia marah, koyak, kat funding lah. Lebih kurang macam tu lah. So tempat yang bapak dia decide nak hantar tu adalah Smirensburg. Di mana tempat ni ada dah dekat hujung dunia, nak dekat dengan kutub utara. So dekat tempat ni, memang tempat ni agak teruk lah. So bila dia sampai, hidup ni berubah tu 180 darjah. Sebab sangatlah tragis bila dia datang. Tengok post office tu barai, which is tempat dia nak kerja. Barai gila, bumbung pun tak ada. Dengan community yang barai. Okay, cakap pasal community kan. Dekat situ dia ada dua family besar, dua puak besar. Satu Ellingsbow, satu Crumb. Ellingsbow ni kau boleh nampak dia macam rambut oren, yang Crumb ni rambut hitam. Okay, dua puak ni memang dia dari sana cerita dia ada satu tradisi daripada dulu dia asyik bergaduh je. Hari-hari gaduh, hari-hari cari pasal dengan each other lah. Macam tiba-tiba kalau seorang Crumb jalan dia tak buat apa-apa pun, tiba-tiba Ellingsbow ni akan campak batu ke, campak pasu bunga kat kepala dia orang. Bila community dia dah barbaric dengan uncivilized macam ni, macam mana Jasper tu nak apply sistem penghantaran surat tu kat situ tau. Sebab orang kat situ dia tak nak hantar surat pun. Dia tak pakai benda tu. In fact sebelum tu dah ada postman yang sebelum tu kena hantar bertugas kat situ. Semua dah caw balik dah. Jadi macam mana? Kau nak hantar satu surat pun tak boleh. Kau nak hantar 6,000. Teruk mat. Dalam usaha dia nak pergi hantar surat ni lah, dia terjumpa dengan Klaus. Dia ni disuarakan oleh J.K. Simmons. Tapi tempat tinggal dia agak terasing sikit lah daripada main community tadi ni. Lepas daripada confrontation ni, barulah proses penghantaran surat itu berjalan laju sikit. Sebab budak-budak dah start hantar surat dekat Klaus untuk dapatkan hadiah tau. So bila budak hantar surat, baru Klaus hantar bagi hadiah kat dia orang. Okay. Tapi kalau nak tahu macam mana dia orang boleh dapat idea tu, kena tengok sendiri. Mana boleh spoil. First of all lah, benda yang aku nak sentuh first pasal filem ni adalah dia punya visual tau. Pada aku visual dia memang sangat-sangat cantik lah. Sebab lepas tu dia macam inovatif tau. Sebab ni first time aku nampak orang buat animasi 2D tapi dia masukkan elemen-elemen 3D dalam tu tau. Which is dia guna macam perspektif lighting untuk create macam ada illusion, macam ada bayang-bayang tau dekat tepi tu. So dia nampak macam 3D. Dia lebih kurang lah macam filem Spider-Man Into the Spider-Verse. Cuma beza dia, Spider-Man dia guna 3D tapi dia masukkan elemen 2D, which is yang Klaus dia gunakan 2D, ambil elemen 3D. Kita ni sebenarnya dari segi penceritaan dia agak klise dan tipikal sebab pada awal cerita ni main protagonist tu dia macam dia ada matlamat, tapi matlamat tu khas untuk dia, and then along the way dia berubah semua tu, and then baru dia macam belajar untuk buat something untuk orang lain kan. Dia sebenarnya kan pada awal aku tengok cerita ni, aku nampak cerita ni dia macam parallel dengan Emperor's New Groove tau. Dia macam lebih kurang dengan cerita tu lah. Pada awal cerita Kuzco tu dia macam sama gak selfish, tapi ujung-ujung dia jadi baik. Beza dia kat sini tau antara Kuzco dengan Jasper ni. Sebab Kuzco ni pada awal cerita tu dia ni seorang yang sangat-sangat selfish tau. Dia nak buat kerja apa pun tak boleh. Lepas tu dia effort untuk ubah diri dia pun tak ada. Jadi macam beza dengan Jasper pada awal cerita ni, walaupun kau tak suka dia,
dia buat walaupun perangai dia teruk, tapi bila dia dah start hantar surat untuk, kau nampak dia ada usaha untuk keluar daripada live dia tu tau. Beza dengan Cusco, sebab awal-awal Cusco memang kalau kau tengok dia, memang kau benci dia gila kan. So pada aku, daripada segi impact karakter tu, untuk aku Cusco lagi kuat lah impact karakter dia, sebab dia bawa kau dekat satu emotional journey sikit tau. Sebab awal-awal kau benci dia gila, and then tiba-tiba dia jadi lovable character, which in the end dua-dua lovable character. Tapi awal Jasper kau macam biasa, lepas tu kau suka, and then yang Cusco ni dia daripada teruk gila, and then kau suka dia. Walaupun dari segi impact character tu, maksud aku tak sekuat Cusco tu, tapi dalam cerita ni dia macam showcase satu hubungan antara karakter dengan karakter tu. Dia menarik. Kau ambil contoh hubungan antara Klaus dengan Jasper kan. Okay, diorang ni hubungan yang diorang tunjuk ni, dia macam relationship antara seorang introvert dengan extrovert tau. So dalam cerita ni kau boleh tengok interaction antara seorang yang extrovert macam Jasper tu, dia interact dengan introvert macam Klaus. Okay, macam mana diorang communicate untuk achieve goal masing-masing. Okay, so tapi pada aku yang paling menarik dalam cerita ni, yang which is maksud aku relationship tu, adalah antara Alva dengan Jasper. Sebab apa tau, diorang ni dua-dua orang luar, datang kat tempat tu sebagai profesi masing-masing. Seorang cikgu, seorang postman. Tapi beza dia kat sini adalah seorang tu dia mengubah komuniti tu tau. Tapi satu lagi dia diubah komuniti tu. Dalam cerita ni kan, kau boleh nampak yang hubungan antara Kram dengan Elingbo ni, dua-dua puak besar ni, dia totally based on tradition tau. So which mean diorang hari-hari gaduh, hari-hari cari pasal, tapi tak tahu sampai habis cerita, tak tahu punca dan sebab asal kenapa diorang gaduh tu. Diorang just gaduh sebab tu tradisi diorang tau. Jadi kau boleh nampak lah yang sebenarnya bila tradisi ni, bila sampai tahap dah mengarut, korang tak payahlah ikut. Tapi bila sampai dekat tengah cerita, korang akan nampak pula satu relationship yang baru tau, iaitu satu hubungan antara geng yang muda dengan geng yang tua. Okay, younger generation ni, diorang ada ideologi yang berlainan tau. Jadi disebabkan ideologi yang berlainan ni, diorang pecah tradisi, diorang jadi kawan pula antara Kram dengan Elingbo ni. Jadi bila younger generation dah pecah tradisi, yang tua pula dia jadi macam ironic tau. Dia pecah tradisi untuk kekalkan tradisi. Walaupun filem ni kan secara general dia agak klise dengan tipikal, tapi disebabkan karakter dia menarik, pengolahan mitos dia kreatif, lepas tu animasi yang sangat-sangat unik. So pada aku buat filem ni as a whole sangat-sangat menarik lah. So sebab tu aku bagi filem ni 3 peach bro. Sebenarnya kan aku suka sangat bila cerita ni dia olah mitos tu dengan mereka asal usul di sebalik benda tu. Contoh macam kenapa diorang budak nakal dapat arang, kenapa reindeer boleh terbang, kenapa macam mana Santa Claus boleh muat dekat dalam cerobong tu kan. So benda elemen-elemen tu buat filem ni nampak kreatif lah. And then aku suka kat bila hujung cerita tu dia macam ada cliffhanger sikit tau. Dia macam ada timbulkan persoalan lah. Kau nak kata yang sebab cerita ni dia pasal magic tau. Dia macam cerita ni macam magical sikit, tapi dia nak tunjuk elemen logik. Tapi kat hujung cerita tu dia macam ada bagi hint sikit yang sebenarnya benda ni magic juga, faham tak? Tapi aku macam tak puas hati sikit lah, sebab backstory pasal Klaus tu dia sikit sangat tau. Dia macam tak ada info sangat. Dia just cerita yang dulu dia ada dengan pasangan dia, duduk kat situ, but then dia tak ada anak, bini dia mati apa semua kan. So still tak tahu kenapa dia ada kat situ. Dia ni sebab contohlah macam Jasper dengan Alva, dia memang orang luar tau. So dekat kampung tu dia still ada Kram dengan Elingbo tu je. So adakah macam Klaus ni sebenarnya dulu puak tu, pasangan dia pun dulu puak tu, tapi sebab dia orang nak bersama jadi dia orang kena duduk jauh ke kan. Sebab kalau korang tengok kan, struktur badan Klaus ni dia ada lebih kurang macam Elingbo, and then pasangan dia ada macam lebih kurang macam Kram. So macam kalau dapat backstory sikit lebih situ kan, tu macam okey sikit lah. Tapi still lah kan, dia punya first half cerita ni pada aku dia menarik dengan setup world building dia. Kau nampak culture, dia bagi tahu kau info-info macam culture kat situ macam mana apa semua kan. And then second half dia macam lebih kepada heartwarming, lebih pada kemanusiaan punya aspek lah. So pada aku cerita ni korang kalau tengok dia tak bosan. Cuma kadang-kadang kau macam boleh expect lah, okay ni akan jadi macam ni, okay lepas ni akan jadi macam ni, macam tu lah. Okay, so pada aku cerita ni overall okay, sebab tu aku bagi macam 3 piece je.
Tapi dia taklah bagus sangat ke apa kan. Tapi still enjoyable lah untuk family movie. Okay, so sampai di sini saja movie review daripada Batak Movie untuk kali ni. So korang boleh bagi tahu aku apa pendapat korang pasal movie ni. Korang bagi tahu cerita ni best ke tak best ke, apa overall rating yang korang nak bagi dalam cerita ni, and tulis kat bawah apa yang korang nak suggest kat aku untuk tengok untuk next video ke apa ke kan. Tapi kalau boleh jangan movie yang dekat wayang lah, sebab sekarang tengah PKP berjadah ya, kau nak pergi keluar tu kan kena tangkap polis apa kan. So thank you very much, dan jangan lupa subscribe and leave a like. Ciao.